Okey, sekejap ya. Okey, setiap kali kuliah untuk bahagian nama saya Muhammad Almi bin Alias. Awak boleh tengok dalam performa, nanti kita akan go through performa lah. Cuma untuk hari ini saya seorang je yang, bukan, maksudnya hari ini saya akan beri briefing lah sikit kan, sikit taklimat lah mengenai kursus ni. Kemudian untuk kelas seterusnya, cakap saya esok ya, betul ke esok? Okey, kelas seterusnya Dr. Leong lah, Profesor Madia Dr. Leong yang akan ambil alih lah sehinggalah ke hujung, hingga cuti pertengahan semester. Okey, kemudian bila naik cuti tu, saya akan ambil alih sampailah ke hujung semester lah, sampai habis. Okey, sekejap ya. Okay, dah 69 orang. Okey kot, not bad. Okey, satu perkara Dr. Leong minta saya tanya awak semualah mengenai kelas hari ini. Okay, kalau saya boleh semak balik, sekejap ya, saya semak. Kelas hari ini pukul 5 sampai 7 kan? Dan kelas hari Rabu pukul 11 sampai 12. Jadinya Dr. Leong minta saya tanya awak semua untuk tukar kelas hari ini. Maksudnya kelas yang hari Selasa 5-7. Okey. Ada beberapa option lah sebenarnya. Nanti saya akan edarkan Google Form. Okey, Google Form ni untuk kehadiran juga. Dan saya minta awak tandakan lah. Sekejap ya, saya nak share saya punya screen. Sekejap ya. Share screen. Dia berubah sikit Microsoft Teams, jadi saya pun tercari-cari. Okey, jumpa dah. Desktop. Okey, so saya dah share saya punya screen. Hopefully awak dah dapat. Okey, ni adalah borangnya. Kejap lagi saya akan berilah kepada awak semua dia punya link. Kita awak isi. Ni adalah kehadiran dan juga ada soalan tambahan. Okey, email, nama penuh lah. Okey, nama matrix. Okey, saya rasa awak kena gunakan email UKM, kena login email UKM baru boleh isi ataupun baru boleh view lah awak punya borang. Kemudian saya tanya sikit, adakah anda pernah belajar apa-apa bahasa pertucaraan? Okey, ya, apa-apa saja. Okey, ya atau tidak saja. Kemudian ini adalah cadangan tarikh ataupun hari dan waktu yang baru untuk menggantikan kuliah pada Selasa, iaitu yang macam sekarang ni lah. Okey, ada beberapa masalah lah, terutamanya bila nak Ramadan nanti kan, Selasa 5-7 ni macam tak sesuai. Jadi saya minta awak tandakan, kalau free semua, tandakan semua. Okey, tak ada masalah, boleh lebih daripada satu lah. Sebab kadang-kadang kita free, yang lain tak free kan, jadi kita nak dapatkan, kalau boleh ada satu, sebabnya satu yang mana semua orang boleh datang lah. Okey, kemudian ni apa-apalah kalau awak tulis, tak nak tulis pun tak apa. Okey, nanti saya akan share. Okey, saya boleh share sekarang kot. Okey, saya share sekarang lah. Sekejap ya, saya ambil link dia. Okey, saya letak dalam meeting chat. Okey, dia punya link. Okey, awak boleh ambil masa lah dalam 5 minit ke, boleh cuba isi. Okey.
Okey, yang baru sampai boleh isi borang kehadiran dan ada sedikit soalan tambahan. Okey, boleh tengok dekat Microsoft Teams dia punya main page kalau tak jumpa dalam awak punya chat box. Jadi awak boleh tengok kan saya punya screen sekarang kan, ada yang Selasa ni ramailah, majoriti Selasa kan, tapi still 50 orang dah isi, baru 34 hari Selasa ni. Mana mungkin saya, yang Khamis ni pun ramai juga prefer Khamis dengan Selasa lah kan. Okay, tak apa, isi je dulu, nanti saya akan maklumkan Dr. Leong lah buat macam mana. Okey, kalau tengok kat sini ramai juga yang dah belajar, tak ada ramai sangat, lebih kurang suku. Okey. Saya rasa boleh edit kot korang ni, jadinya kalau awak nak edit boleh rasanya. Okey, hampir semua dah isi. Okey, yang baru sampai tolong isi borang dalam dalam Google Form yang saya letak dalam chat box ataupun dekat main page kat sini ada. 72, 45, sikit lagi, seminit lagi.
8. Okey, so saya rasa kita boleh mula. Terima kasih sebab isi. Okey, saya akan bagi pada Dr. Leong lah outputnya. Tengok apa dia akan buat. Okey, kursus ni adalah kursus pengatur cairan komputer, STQS 1313. Saya rasa saya tengok senarai pendaftaran tu ada yang tahun 3, ada yang tahun 2, ada yang tahun 1 kan. Jadinya saya lupa tulis dalam borang Google Form tu kan, daripada kos apa yang awak ambil kan, bidang pengkhususan apa kan. Tapi saya rasa kebanyakannya biokimia, bioinformatik kot saya rasa. Dulu kita ada satu lagi sains bahan, betul ke? Ada lagi ke? Okey. Ada lagi ke? Boleh siapa type ke? Kita ada sains biochem, bioinfo. Dan ada lagi yang lain ke? Genetik. Oh, genetik. Biochem ada ke? Siapa daripada biokimia? Ada. Bioinformatik ada ke? Ada. Selain tu ada lagi ke yang lain? Tak ada. Okey, tak apa. It's okay. Saya just nak tahu je. So ada biochem, bioinfo, genetik. Okey, saya dah ni saya rasa ni kali keempat kot saya ajar pelajar yang seperti kamu lah. Okey. Dan kursus ini juga diambil oleh pelajar di Jabatan Sains Matematik. Saya pun nak beritahu saya daripada Jabatan Sains Matematik. Tapi untuk pelajar Jabatan Sains Matematik kita tawarkan pada semester 1. Okey. Kemudian kita tengok pada proforma. Okey, ni adalah UKM Folio. Apa-apa saya akan letak di sini lah. Okey. Proforma, jadi ini semua awak boleh tengok kalau ada masa. Okey, panduan perjalanan talian untuk Microsoft Teams kan. So kita dah berapa SEM dah guna, so tak ada masalah rasanya. Okey, boleh klik pada proforma. Okey, nama saya Muhammad Ali bin Alias daripada Jabatan Sains Matematik. Kemudian pensyarah yang berkongsi dengan saya adalah Dr. Persemadia Dr. Leong. Okey, ni adalah email saya, email Dr. Leong. Apa-apa email saja. Okey. Kemudian awak boleh baca di sini objektif. Okey, berkaitan buku. Okey, di sini kita ada beberapa buku. Yang paling banyak saya guna sebenarnya adalah nombor 5 dan nombor 6 lah. Okey. Maksudnya awak boleh cari, sebenarnya tak susah nak cari. Saya rasa awak lagi pandai nak cari daripada saya kan. Okey, jadinya kalau saya boleh tulis sedikit. Okey, dua rujukan utama yang saya guna. Sebenarnya awak boleh guna macam-macam sumber lah. Okey, mungkin saya start daripada sumber. Okey, pertama sekali buku. Kemudian of course lah awak boleh internet lah. Internet ni ada pelbagai lah kan, website ke, nama web sebagai contoh. Hopefully awak boleh nampak apa saya tulis ni. Kalau tak nampak bagi tahu. Kemudian selalunya kalau awak program ni selalunya dalam forum selalunya. Okey, orang tanya soalan dan ada orang jawab dan sebagainya lah. Okey. Forum ni contohnya saya tak ingat sangat, Stack Exchange kot saya rasa. Okey, saya pun selalu juga guna tapi saya tak ingat nama dia sebenarnya. Stack Exchange. Apa lagi YouTube kan. So internet sebenarnya masuk YouTube kan, tapi tak apa, kita pecahkan dia. Okay, YouTube memang banyak sebenarnya, awak boleh tengok. Kemudian untuk setiap kali rakaman, untuk setiap kali kelas, kalau saya memang akan rakam. Saya rasa Dr. Leong pun akan rakam juga. Okay, jadinya cumanya kita jangan terlalu bergantung pada rakaman lah. Sebab pernah juga berlaku yang bila pensyarah rakam, tapi rakam tak menjadi kan, suara tak clear ke, jadinya tak berguna lah kan rakaman tersebut kan. Jadi jangan terlalu bergantung pada rakaman lah. Okey, kalau boleh datang lah. Okey, jadinya
Untuk buku, okay, kita fokus pada buku. Okay. Yang saya banyak rujuk Bronson dan Malik. Okay. Sini ada Bronson dan Malik lah. Cuma Bronson ni dia agak lama sikit, bukan agak lama yang 2012. Dia rasa yang terbaru dalam 2015 macam tu lah kan. Malik ni lebih baru lah. Cuma saya suka Bronson ni dia ada latihan topical. Okay, ada latihan topical. Maksudnya sampai satu topik dia ada latihan. Satu topik ada latihan. Jadinya senanglah kita nak uji kefahaman kita terhadap sesuatu topik tersebut lah. Kemudian untuk Malik, bagus juga buku dia. Cuma dia tak ada latihan tiada. Latihan topical lah dia tak ada. Dia just combine pada penghujung bab tu. Dia akan combine keseluruhan. Tapi sebenarnya dia tak adalah combine. Dia punya soalan ni katalah dia ada 30 soalan. So soalan dia tu adalah disusun chronologically. Maksudnya soalan 1, 2 mungkin untuk subchapter pertama. Kan? Soalan 3, 4, 5 subchapter kedua. Kan? Dalam chapter tersebut atau dalam bab tersebut. Okay? Tapi Bronson ni lagi memudahkan kita lah. Bila kita nak track kita punya kefahaman. Kemudian, tapi apa yang saya nak cakap kat sini adalah kalau ikut cara saya belajar lah sebelum ni adalah awak bacalah buku tu. Okay, awak baca. Okay, baca. Dan kemudian awak cuba buat contoh, kan, example yang dibagi tu. Okay, cuba buat contoh. Okay, jadinya dia akan bantu kefahaman kita lah. Okay, dan kemudian kita boleh cuba buat latihan yang diberi. Kalau kita untuk pengaturcaraan komputer setakat yang kita belajar untuk kursus ni, okay, kalau nanti kita akan pergi pada topik-topiknya, tapi apa yang saya maksud kat sini, bila awak baca, okay, awak dapat lihat perbezaan antara satu command, okay, dan dari situ awak boleh bina kefahaman awak lah. Okay, dia berbeza sikit. Contohnya kalau dalam matematik kan, hopefully awak semua tak suka matematik kan, hopefully. Okay, jadi kalau dalam matematik kita ada X sama dengan X tambah 1 contohnya kan. Okay, ini selalu saya tunjuk pada pelajar lah. Okay, dalam matematik begini, so kita ada X, so kita bawa di sini kan, so kita dapat kosong, lebih kurang lah macam ni, kosong sama dengan 1 lah. So, jadi statement di sini tak benar lah ataupun tak sah. Okay. Tapi dalam pengaturcaraan komputer, okay, ini matematik, math. Kalau dalam programming, okay, katalah awak ada X sama dengan X tambah 1. Okay. So statement ni sah, benar. Kerana apa? Kerana dia akan, sebenarnya apa yang dimasukkan di sini adalah X ni adalah X yang baru, ni adalah X yang lama kan, old dengan new. Maksudnya katalah nilai X sebenarnya kita tak tahu, katalah nilainya kita assign sama dengan 2. Maka di sini bila komputer kita baca, dia akan gantikan 2 dekat sini. Jadinya 2 tambah 1 sama dengan 3, dan 3 ni akan menjadi nilai X yang baru. Begitulah. Ni kalau tak faham pun tak apa, tak ada masalah. Okay, nanti awak akan belajar dengan Dr. Leong nanti, dia akan jelaskan lah. Okay, cuma saya nak bagi tahu adalah dalam math dan dalam programming, dia ada, kita kata, ada rules dia. Kan? Ada undang-undang dia, ada rules lah yang kita kena tahu. Okay? Bila kita dah tahu, barulah kita boleh buat. Okay, jadi kalau kita tak tahu, jadi macam kita nak buat kan, terutamanya bila kita dah sampai pada topik-topik yang di belakang-belakang tu kan, kalau yang asas kita tak tahu, jadi susah lah. Okay, jadi awak akan go through lah dengan Dr. Leong. Cuma namanya rules ni kalau dalam programming dipanggil sebagai syntax. Okay, ataupun kita kata grammar lah. Okay,
Bahasa Inggeris dia ada grammar dia kan, bahasa Melayu dia ada dia punya grammar dia. Okey, bahasa lain pun ada, semua bahasa ada dia punya grammar dia lah, dia punya undang-undang dia. Okey. Kemudian hasil khusus, okey. Kita ada pentaksiran khusus, maksudnya bagaimana kita nilai pelajar adalah boleh boleh nampak kat sini, tugasan ataupun kuis 40, ujian 30, projek 30. Okey. Jadinya kalau saya boleh tulis kat sini tugasan pentaksiran. Okey. Pentaksiran kat sini tugasan, kuis. Okey. So 40 kan, maksudnya Dr. Leong 20, saya 20. Okey. Kemudian ujian Dr. Leong 30, saya kosong. Saya tak ada ujian. Okey. Projek. Saya Dr. Leong tak ada. Saya 30. Okey, so di sini saya buat Dr. Leong. Di sini saya lah, Dr. Almi lah. Okey. Okey, sungguh pun soalan adalah dalam bahasa Inggeris, pelajar diberi kelonggaran untuk menjawab sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Cuma tak payah campur lah. Okay, nak guna bahasa Melayu, bahasa Melayu, nak guna bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Okey, kemudian kelas ataupun kuliah, saya cakap tadi, kita minta tukar. Okey, 5 sampai 7 sebab tak feasible untuk kita kena Rabu, kekal. Okey, dalam talian di sinilah. Okey, kemudian untuk kandungan kuliah, okey, minggu pertama maksudnya start hari ni. Hari inilah kita ada pengenalan kepada kursus dan sebagainya, input output, kawalan dan sebagainya, nanti awak boleh tengok lah. Kadang kita ada cuti pertengahan semester, time ni adalah raya ni. Okey, raya saya rasa hari Khamis, maksud saya raya Aidilfitri lah. Okey, tak maaf, lupa pula kan, kita ada pelbagai sambutan perayaan. Okey, raya Aidilfitri di sini. Okey, jadi kena alert lah. Okey, yang raya tu sekejap je. Kemudian kita kena masuk balik kuliah. Okey, jadi saya akan ambil alih pada minggu ke-8 dan seterusnya. Okey, sampailah minggu ke-14. Okey, cumanya macam saya cakap tadi, kita tak ada final exam. Okey, kita ada projek. Projek ni adalah projek berkumpulan. Okey, saya akan minta pelajar bentang dan kita akan bersoal jawab lah dalam projek tersebut. Okey, jadinya kalau tak ada exam ni sepatutnya lebih senang lah kan untuk skor kan, sepatutnya lah. Okey, jadi saya harapkan awak semua dapat berjaya lah dengan cemerlang untuk kursus ni. Okey, saya rasa untuk proforma okey, yang berkaitan dengan buku ni awak boleh cari, saya rasa tak susah pun awak nak cari. Okey, kemudian proforma dah habis. Kemudian okey, bagaimana kita nak belajar C++ ni kan. Okey, cara dia bagaimana? Okey, bila kita belajar, contohnya kita belajar matematik, kita akan buat latihan matematik kan. Jadinya kalau kita belajar coding ataupun pengaturcaraan ataupun programming, jadinya kita kena buat latihan. Okey, bila kita buat latihan tu, maksudnya kita kena buatlah real programming tu kan, hands on exercise kan. Jadinya kita perlukan apa yang dipanggil sebagai IDE. Okey, IDE. So, sini. Okey, jadi awak boleh tengok dekat sini, saya ada dalam Microsoft Teams, dalam UKM Folio saya ada letak beberapa link, beberapa pautan. Okey, contohnya di sini memuat turun dan memasang IDE untuk C++. Okey, ini saya boleh padam. Okey, hopefully awak boleh nampak. Saya boleh. Okey. Okey, IDE adalah Integrated Development
environment yang mana dia adalah perisian, dia adalah software lah. Okey, yang mengandungi compiler, engine, compiler ni kita kata engine lah kepada C++ ni. C++ ni adalah kita punya nama bahasa kita, tapi dia ada engine dia. Okey, jadinya kita ada perisian yang akan run engine tersebut. Okey, dan juga editor. Editor ni macam Microsoft Word kan, maksudnya dia bagi kita menaik padanya. Okey, so kalau saya boleh tulis sedikit, okey, IDE kita ada komponen ni, dia ada compiler. Okey, atau kita kata engine lah. Engine. Dan kita ada editor. Editor ni edit lah kan, maksudnya dia benarkan kita untuk menaik. Untuk edit, benarkan edit lah ataupun menaik. Okey. Kemudian dia ada debugger, tapi kita tak bincang pasal debugger. Okey, tak masalah. Editor ini membolehkan anda menaik dan mengubah kod program, manakala compiler membolehkan bahasa C++ digunakan. Okey, kemudian di bawah adalah cadangan IDE yang anda boleh gunakan berdasarkan operating system device yang anda miliki. Pilih satu saja sudah memadai. Okey, kalau maksudnya IDE ni dia ada yang percuma dan dia ada yang berbayar. Tapi sebenarnya percuma tu dah cukup, dah memadai lah sebenarnya untuk awak belajar kursus ni. Even untuk awak buat berbagai projek lanjutan pun sebenarnya tak ada masalah pun untuk gunakan IDE yang percuma. Okey, jadinya antara yang saya nak awak guna adalah code blocks. Okey. Kalau boleh code blocks lah. Okey, dekat saya rasa kemarin awak gunakan Windows kan. Jadinya boleh guna code blocks. Okey, di sini saya tulis keutamaan. Jadi kalau awak pergi pada Google, okey, saya besarkan sikit. Awak type code blocks, dia akan keluar lah sebab memang tak ada nama lain dah. Selain code blocks ni, di sini. Okey. Kemudian awak boleh pergi pada, sampai-sampai awak tengok ni, awak tengok saya buat, awak boleh buat juga. Okey. Kemudian awak boleh pergi pada download. Okey. Kemudian ada pelbagai lah. Kat sini kan, jangan pening. Selalunya kalau kita buka, kita cuba install something, selalunya yang paling atas tu lah yang paling sesuai untuk kita lah. Selalunya dia akan letakkan di paling atas. Okey. Ataupun kalau ada default setting, kita ambil default setting. Okey. Jadi ni ada source code. Kita bukan nak source code, kita ambil yang binary release kat sini. Okey, dia dah lain sikit dia punya interface kat sini. Okey, kalau siapa yang tengok video yang saya letak dalam link tersebut, link dalam Wikifolio tu, sebenarnya dia punya interface ni, dia punya appearance pada website ni berlainan daripada apa yang ada sekarang. Okey, jadi kat sini ada beberapa operating system. Okey, awak boleh pilih, contohnya Windows. Kebanyakan awak guna Windows. Okey, XP sampailah 10. Kalau guna Linux pun boleh juga. Okey, kalau guna Mac boleh juga, tapi saya rasa awak kena download. Sekejap ya, saya pergi. Kalau saya try klik Mac OS dulu yang guna produk Apple, awak still kena do something lah. So saya rasa macam kalau Mac guna benda lain pun boleh kot saya rasa. Okey, tapi boleh cuba untuk guna di sini. Okey, so saya pergi atas balik. So Windows, kita akan kat sini ada banyak. Okey, ni kena hati-hatilah. Sebab saya ingat saya setiap semester saya mengajar, pelajar mesti tersilap kat sini. Okey, kita ada setup non-admin, no setup. Kalau no setup ni, maksudnya no setup ni awak boleh letak dalam pen drive. Kan, awak download zip file, awak letak dalam pen drive, nanti awak unzip lah kan, awak unzip dan awak boleh klik file code blocks tu. Nanti dia boleh run lah dalam mana-mana komputer Windows yang awak cocok dengan pen drive tersebut. Okey, tapi kita bukan nak no setup, kita nak setup. Biasanya kita nak setup lah kan dalam komputer kita kan, supaya senang kita nak guna. Tak perlulah setiap kali nak guna kita kena cocok pen drive kan. So kita ambil yang setup. Kemudian kita perlukan engine tu. Okey, engine tadi saya sebut kan dalam nota. Di sini kita perlukan engine compiler ni.
Okey, disimpan dalam antara compilernya namanya adalah Ming W. Okey, jadinya awak pilih yang di sini. Okey, code blocks version 20.03 Ming W, iaitu ada compiler, kemudian setup, yang perlu setup. Jangan ambil no setup pula. Kalau no setup ni letak dalam pen drive. Atau sebenarnya boleh je kalau no setup ni awak simpannya dalam awak punya komputer kan. Tak ada masalah, tapi saya cadangkan ambil yang setup. So boleh klik mana-mana. Katalah awak klik sourceforge.net. Okay, saya klik. Okay, dia akan keluar dan dia akan automatically download lah. Okay. Okay, dari masa sikit sebab besar kan file kan. Kalau kat sini awak boleh tengok 145 megabyte. Dia agak besar sebenarnya. Okay, tapi mungkin saya punya PC internet ni laju sikit, so 4-5 minit. Tak lama sangat lah. Tapi kalau internet awak internet awak slow sikit ke, kena sabar sikit lah. Okay. So, sebab file ni agak besar kan, 145 megabyte. Okay. Ataupun macam saya nak avoid orang minta control ni. Okay, tak apa. Kita abaikan. Ataupun awak pergi pada Force Hub ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, dia akan kat sini. Awak kena cari, sekejap saya tengok. Jadi ini sini keliru kan. Kita kena cari encoding compiler. Okay, Ming W itulah. Okay. Kemudian, saya terlupa satu benda lagi. Okay. Kalau tengok di sini, pada link di sini, dia ada 32 bit. Okay, 32 bit. Okay, jadi awak kena check sebenarnya. Okay, kena kat sini saya tulis, kita ada 64 bit ataupun 32 bit sistem. Okay. Jadinya, kebanyakan kita yang komputer kita yang baru-baru, tak ada yang baru sangat, dalam beberapa tahun yang lalu pun sebenarnya dia gunakan yang ni 64 bit ni. Okey, komputer yang lama-lama saya rasa dalam 10 tahun lalu ke ataupun lebih dia akan gunakan 32 bit sistem. Okey, jadinya kalau just in case komputer awak gunakan 32 bit sistem, maka awak kena pilih di sini. Okey. Ming W, maksudnya di sini kita ada compiler, ada engine dia 32 bit. Sebab apa? Sebab komputer kita 32 bit. Kemudian setup. Okey. Tapi kalau untuk kebanyakan orang, saya percaya kita adalah pada kategori yang di sini. Okey. Cara nak check, awak boleh Google, cara nak check how to check if my computer is 32 or 64 bit. Okey, mungkin awak boleh tengok saya punya ni Windows 10 kot saya rasa. Okey, awak boleh pergi dekat, sekejap ya, saya tengok my computer ataupun this PC. Okay, hopefully awak boleh nampak apa yang saya buat sekarang. This PC, properties. Okay, awak boleh tengok dekat sini, sekejap ya. Dia tulis ni, system type 64 bit operating system. Okay, kebanyakan awak saya percayalah adalah sama macam saya. Okay. Kemudian bila awak dah download pada mana-mana link ni, source, saya cadangkan ambil pada sourceforge.net ni. Okay, dah link. Kemudian awak klik saja installer tersebut dan dia akan install lah. Okay. Teruskan pada yang lain-lain. Adakah? Saya buka. Takut nanti ada yang lost nanti kan. Okay, tak apa. Okay, kalau ada soalan just interrupt je. Okay, boleh just interrupt saya. Okay.
Sebab topik ni penting juga kalau awak awak settle down installation semua kan. Sebab kalau kita tak set installation, nanti macam mana kita nak belajar topik-topik yang dah disusun tu lah. Okay. Macam ada orang tanya tadi. Tak ada. Okay. Kemudian itu code blocks. Oh, saya lupa. Bukan lupa. Saya baru teringat. Okay. Jadinya kalau kita pergi pada code blocks ni tadi, okay, kadang-kadang ada masalah. Kita nak install dia macam tak compatible dengan kita punya PC lah. Okay, jadinya kita mungkin perlu gunakan version yang lama. Okay, saya akan tulis sikit. Okay, sometimes, okay, macam mana, you might need use older version of code blocks CB. Okay, mungkin yang version 20 ni tak sesuai, jadinya awak kena download yang version lama. Sekejap saya tengok ada ke kat sini. Awak boleh tengok dekat website ni dia ada older releases. So awak klik. Okay, ni ada version 17, 16 dan sebagainya. Ataupun kat sini newest version awak tengok. Ni adalah version 20. Oh ni tadilah 20. Saya ingat mungkin version ni ikut tahun kot. Ni mungkin 2017 sebab tak ada 18-19 kan? Ke ada? Saya pun tak pasti tapi awak boleh cuba mana-mana. Okey. Version 17. Apa tengok kat sini. Kemudian Windows. Dia dah simpan dalam store kan, jadinya kita susah sikit nak carilah. Okey, kemudian version 17 MingW setup. So di sini. Okey, awak klik untuk download. Okey, cuba dulu. Lepas tu awak kalau tak sure awak try Google dulu kan. Saya fikir untuk khusus pengaturcaran komputer ni untuk programming ni memang kita kena banyak Google lah. Okay, sebab sebenarnya banyak orang yang dah hadapi masalah yang macam kita hadapi lah. Okay, jadinya sebenarnya Google ataupun forum sebenarnya adalah sumber yang terbaik. Dan kita boleh tengoklah kat sini, sorry, ada 2,700 orang yang dah download kan. Ni paling tinggi sekali kan. So most possible choice adalah di sini. Okay, so saya pangkah. Kemudian selain tu awak boleh guna, kalau ada masalah juga untuk guna code blocks, okay, even awak dah gunakan yang older version of code blocks, awak boleh try dev C++. So Google dev C++. Okay, dia akan keluar, tak lain tak bukan, memang this is the only dev C++ exists. So kat sini, okay, kena awak download lah. Saya rasa di sini awak tak perlu, mungkin awak boleh tengok awak tak perlu kot. Saya rasa just ni try down, terus tekan download. Mungkin dia dapat detect awak punya operating system tu apa kan. Jadinya tak payah nak pilih-pilih yang lain lah. Okay, so kita ada option yang lain iaitu kita ada code blocks. Okay, so IDE kita ada code blocks. Dan kita ada dev C++. Okay, tak ada beza sangat pun sebenarnya code blocks dengan dev C++, cuma mungkin awak tak perasan pun sebenarnya. Bezanya adalah dev C++ ni dia adalah dia tak kemas kini, dia tak update, dia tak updated. Okay, tapi kita tak boleh rasa pun perbezaannya sama je. Okay, so boleh guna, kebanyakan pelajar yang sebelum-sebelum ni guna code blocks ataupun dev C++. Okay. Sorry. Saya kena letak di sinilah. Kemudian selain tu ada pelbagai lagi. Awak boleh cuba VS Code. Okay. Kemudian ada Microsoft Visual C++. Saya rasa kena bayar kot Microsoft Visual C++ ni. Okay. Kemudian kalau guna Linux, awak boleh gunakan code blocks juga. Tak ada masalah. Atau Emacs ke apa-apalah. Tapi tak pasti, mungkin tak ramai pun yang guna Linux.
Kalau Mac, siapa-siapa yang guna produk Apple, awak boleh gunakan VS Code juga. Okay. Ataupun guna Xcode. Okay. So saya ada ajar cara bukan saya ada ajar, saya ada tak pautan macam mana nak gunakan nak masang ataupun nak install VS Code, okay, dengan C++ extension. Okay, awak boleh tengok dekat link di sini. Kemudian katalah ada di antara awak yang tak ada laptop, saya rasa kebanyakannya ada laptop kot. Okay, ataupun hanya menggunakan iPad, iPhone ke, awak boleh gunakan contohnya CPP Code, C++ Programming Language dan bagai lagi lah. Okay, awak boleh cari, awak boleh tengok dekat Apple Store kan, dia ada kan. Saya tak guna Apple, so saya tak tahu sangat. Okay, tapi saya dah cubalah yang ni. Kemudian kalau siapa yang gunakan selain daripada Apple, contohnya awak gunakan Samsung ke, awak gunakan Huawei ke apa kan. Maksudnya dia punya OS dia adalah Android lah. Okay, maksudnya kat sini awak boleh gunakan CPP Droid, CSS Droid dan apa-apa lagi. Awak boleh Google sebenarnya nak tahu. Okay, yang saya letak ni yang saya dah cubalah. Kemudian katalah awak tak dapat nak install dalam laptop, awak tak dapat nak install dalam phone, iPad, tapi awak dapat guna internet lah. Jadinya awak boleh gunakan online compiler. Okay, contohnya di sini kita ada C++ shell. Okay. So di sini kita boleh terus guna, kita boleh run. Okay. Tapi itulah tak sedap lah kan, bagi saya lah tak sedap lah bila kita guna dalam browser. Okay, so dia keluar output dekat sini, what's your name kan. Okay, nanti kita akan belajar lah topik ni. Okay, so itu untuk kita, ini adalah berkaitan IDE. Okay, kemudian saya ada tulis juga cara memasang code blocks. Okay, macam tadilah sebenarnya. Okay, di sini ini sebenarnya sama dengan penerangan saya tadilah. Okay, so saya letak aja just in case perlu. Okay, kemudian ini adalah video. Okay, bagaimana nak muat turun, okay, nak download dan nak install ataupun memasang code block dan Dev C++. Okay, ni adalah video saya lah. Okay, saya lepas. Okay, sebenarnya sama yang macam saya tunjuk tadi lah. Okay, that's why saya suruh awak, saya minta awak untuk saya minta awak untuk tengok video ni sebelum kelas ni kan, supaya membantu pemahaman awak lah. Okay, basically sama lebih kurang macam apa yang saya tunjukkan tadi. Cumanya di sini saya tunjukkan juga coding kot saya rasa. Sekejap saya tengok. Okay, saya tunjukkan coding ke. Sekejap ya. Saya sedar kot. Tak apa, nanti awak boleh tengok. Okay, dia kurang macam apa yang saya tunjukkan tadi, cuma dia ada tambahan sikit. Dan ni pun ada satu lagi, how to install code blocks with MinW compiler itulah dalam Windows 10. So basically ni link-link ni adalah apa yang saya dah cover tadi. Okay, ada soalan ke? Jangan malu-malu kalau ada. Tak ada doktor, so far okey. Okey, yang lain kalau ada dalam masa beberapa saat ni. Ya, saya tengah scroll, tengok nama. Okey. Okey, awak cuba dulu. Okey, nanti cuba nantilah, bukan sekarang nak download tu boleh je sekarang kan, sebab dia lama kan. Selain tu apa okey, bila awak dah download dan dah install lah kan, jadinya awak boleh nampak saya punya desktop sekarang ni. Jadi awak boleh buka lah. Okey, awak buka, awak boleh carilah. Okey, katalah awak install code blocks. Okey, code blocks. Jadinya on. Nanti dia akan keluar macam ni lah, code blocks. Saya punya version 17.12 kan.
Itulah saya cakap, saya punya komputer saya ni ada masalah sikit dengan version 20, jadinya saya terpaksa install yang version lama. Jadi kalau awak punya tak berjaya install version 20, jangan panik lah. Okay, try yang lain. Kalau tak ada pun gunakan dev C++. Soalnya dev C++ tak ada masalah sangat. Okay, jadi dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Jadi apa kita nak buat ni? Okay, apa yang kita nak buat adalah saya just tunjukkan, mungkin Dr. Leong nanti akan ulang balik apa yang saya tunjukkan. Okey, kita buka file baru. File, new. Sekejap ya. Saya takut kecil sangat ni. Sekejap saya tengok editor. Saya nak besarkan sikit tulisan dia. Sekejap ya, folding. Oh, di sini kot. Okey dah saya rasa. Okay, mungkin ni kecil sikit, tapi beliau boleh nampak lah. Okay, file, new, empty file. Okay, dia akan keluar empty file kat sini. Yang start here ni awak boleh padam. Okay, so ni yang paling ringkas lah. Ataupun kalau nak cepat lagi, awak tak perlu pergi pada file tu, awak klik saja yang di sini. Sebenarnya ni adalah new file juga. Sama juga. So, empty file. Okay, akan keluar juga namanya. Okay, so saya padam satu sebab saya dah buka dua kan. Jadinya, apa yang saya nak, bila awak dah install nanti, awak cuba buat macam saya. Okay, pertama sekali kita kena cuba, kita nak tahu kan, ada masalah atau tak dengan compiler kita. Okay, sebenarnya kita tak payah buka ni pun tak apa. Kita pergi pada setting, kita pergi pada compiler. Okay, kita tengok sini, compiler dia adalah GNU GCC compiler. Ni tadi yang MingW tu lah. Okay, di sini. Okay, kemudian awak okey je lah, tak ada apa-apa. Okay, sebab kadang-kala, okay, awak bila awak install tu, dia tak install dari compiler kan, mungkin awak tersalah pilih link tadi kan, masa awak download tu kan. Okay, so kalau ada compiler, dia tak ada masalah lah. Okay, jadinya saya tunjukkan sikit program yang biasanya kita akan buat dalam bila kita belajar programming. Okay, kalau siapa pernah belajar tahulah kan. Okay, so kita ada include IOStream. Nanti kita akan, nanti Dr. Leong lah dia akan terangkan apa maksud include, apa maksud IOStream dan sebagainya lah. Mungkin dia akan go through lah, saya pun tak pasti macam mana perancangan dia. Okay, using namespace std int main, kemudian kita buat braces ataupun ni dipanggil braces lah, ataupun curly bracket. Kemudian kita ada return 0. Okay, so ini adalah saya boleh kata template. Bila awak buat apa-apa program, pada kebanyakan masa mesti ada perkara ini. Okay, include, depannya kita ada tanda pagar ni kan, hash kan, tanda pagar di sini. Kemudian include, kemudian ada less than, okay, ada bracket tu kan. Dalam ni kita letakkan apa yang dipanggil sebagai library IOStream using namespace std. Kemudian semicolon, jangan lupa semicolon dekat sini. Kemudian int, inilah integer, main. Kemudian kita ada bracket. Kemudian kita ada curly bracket ataupun braces kat sini dan kat sini. Dalam ni kita letak return 0. Ni awak kena ingat. Kena ingat ni macam mana? Adakah kita perlu menghafal? Kan? Adakah kita perlu memorize dia kan? Sebenarnya saya rasalah sepanjang 14 semester ni, bila kita selalu buat, kita akan secara automatik akan ingat dia. Okay, jadi tak perlu awak nak maksudnya nak ingat segeralah, sebabnya by doing programming ni kita akan automatically akan ingat lah. Okay, so ni adalah template dia. Okay, selain tu kita akan tambah-tambah sikit di dalam ni, di dalam braces ni, ataupun kita tambah di atas ni. Okay, tapi basicnya adalah ni. Okay, jadinya awak boleh cuba. Apa yang kita nak buat adalah kita nak type satu baris cout, kemudian tanda 2 di sini. Okay,
insertion operator kot namanya. Saya pun dah keliru. Okey, namanya lah. Okey, jadinya di sini apa saya nak buat? Saya nak letak saya nak letak pembuka kata ni lah dan penutup kata ataupun panggil double quotes. Okey. Dan saya type hello world. Okey, hello world. Yang mana hello world ni berada dalam double quotes ni sini. Kemudian saya tutup. Kemudian saya tulis ENDL N9 dan saya letak semicolon di sini. Okey, semicolon di sini. Okey, nanti awak akan belajar semua ni satu persatu. Kenapa semicolon? Kenapa tak boleh tinggalkan saja? Kenapa tak guna nokta? Kan? Kenapa? Dan N-line. Kenapa ENDL ni? Kan? Kenapa tanda macam ni? Kenapa bukan ke kanan? Kan? Nanti awak akan belajar. Kemudian kenapa kita gunakan braces? Double quote. Kenapa bukan single quote? Sebabnya di sini adalah hello world adalah satu string. Dia bukan karakter, dia adalah string. So kita letak dalam double quote. Nanti awak akan belajar, jangan risau. Cuma kalau untuk test sahaja sama ada awak punya installation code blocks ataupun dev C++ ataupun VS Code atau apa-apa IDE yang awak pilih itu berjaya atau tak, saya cadangkan awak cuba buat kod yang saya tunjukkan di sini. Okey. Jadinya dah sudah. Kita dah siap, kita nak save dia. Okey. Jadinya awak pergi pada file, save file ataupun save file as. Okey, kali pertama save file je, tak ada masalah. Kemudian di sini awak pilih location. Saya letak kat download lah. Okay, sebab download ni bagi saya temporary file saya. Okey, jadinya saya letakkan download. Kemudian langkah yang seterusnya paling penting adalah jangan lupa awak kena file name ni awak kena ubah sebab by default dia akan buat .c. Tapi kita tak nak .c, kita nak .c++ sebab bahasa yang kita belajar sekarang adalah C++ ataupun dalam bahasa ringkasnya CPP. Okey. P itu stands for plus. Jadi kita buat kat sini CPP. Nama terpulang. Namanya katalah saya cuba nama trial. Kan sebab ni adalah percubaan saya saja. Jadinya trial.cpp. Okey, jangan lupa yang ni kebanyakan pelajar. Saya ingat saya ramailah yang akan sentiasa silap sebab dia hanya buat bila dia dah save dia terus tekan save kan, dia tak ubah nama file extension ni. Okey. Jadinya extensionnya mesti .cpp. Barulah dia boleh baca. Dan save. Bila awak save, warnanya akan berubah. Sepatutnya lah. Kalau tak berubah pun tak semuanya salah kan. Mungkin ada setting yang berlainan. Okey, tapi dalam kebanyakan kes dia akan berubah. Apa kita nak buat adalah kita akan pergi kepada sekejap ya. Sekejap saya cari. Tools. Sini. Build. Okey. Jadinya bila kita, kalau saya boleh tulis sedikit, bila kita kat sini kan, kita write code. Kita punya code kita tulis, write code, kemudian kita save as nama .cpp. Kemudian kita akan pergi kat sini, build, kita akan build dulu. Okey, build. Ataupun kadang-kadang dalam dev C++, tak silap saya namanya compile. Tak ada masalah. Okey, tapi dalam ni build, kita build. Okey, so kat sini saya boleh build. Okey, bila saya build dia akan keluar kat sini. Okey, dia akan keluar kat sini. Jadi saya akan cari build log. Okey, dia bagi tahu kat sini zero error. Okey, maksudnya tak ada error. Okey. Ataupun sebenarnya kalau tak nak cari kat sini pun tak apa. Sebenarnya ni adalah build tersebut. Okey, build. Okey. Boleh klik kat sini. Sama juga sebenarnya. Okey. So kat sini tak ada masalah. Secara grammarnya betul.
penulisan saya ni. Okay. So dah sudah. Sekarang ni kita dah compile, kita check dia punya grammar lah maksudnya kat sini. Grammar tak ada masalah, tapi betul ke dia lakukan apa yang kita nak? Kan? Jadinya kita kena run. Okay. Kita run. So pergi pada toolbar build di sini, ada perkataan run. Ataupun control F10. Mana-manalah awak nak klik pun tak apa. So kalau dalam dev C++, kataan yang lain yang digunakan adalah, tak silap saya, execute. Okay, jadi kalau awak tak jumpa run, awak jumpa execute, itulah dia. Okay, jadinya kat sini saya akan saya akan klik run dan screen hitam ni lambat sikit. Sekejap je, dia ambil masa sikit. Mungkin sebab first time kot. Okay, dia keluar hello world. Okay, iaitu apa yang saya tulis dalam semicolon di sini. Bukan, sorry. Dalam double quote di sini, dia akan keluar di sini. Hello world. Okay. Jadinya selain daripada awak pergi sini, build, run, sama juga. Sebenarnya run ada di sini, butang run. Okay, dia keluar juga. Okay. Kalau tak jumpa button ni, awak pergi dekat, saya rasa view kot. Kena awak tukar dia punya perspektif lah, toolbar lah, dia ada setting dia pelbagai lah. Okay, awak boleh try tengok lah mana yang awak suka. Okay, so basically dekat sini, awak kena tengok pada build log ataupun build messages. Okay, dia akan bagi tahu tak ada error. Okay, kalau ada error, contohnya kat sini saya tertinggal tanda semicolon. Okay, tanda semicolon ni adalah wajib untuk setiap baris. Bila saya build kat sini, dia akan bagi tahu ada error. Okay, error expected semicolon before return. Okay, dia bagi tahu pada baris nombor 7, baris nombor 7 di sini, dia kata dia expect, dia menjangkakan saya menulis tanda semicolon sebelum return. Maksudnya kat sini return sebelumnya. Mungkin di sini, tapi sebenarnya bukan di sini lah, tapi di sini. Saya tertinggal. Jadinya saya kena tambah. Okay, jadi awak boleh tengok dekat build messages ataupun build log. Okay, so build log ni dia ada tulis lah. Build message dia ada bagi tahu. Build log ni tak bagi tahu apa errornya. Kan? Oh, ada tulis juga, sorry. Ada tulis juga di sini. Okay, jadinya hello world ni awak boleh tukar. Kan, nanti awak dah install. Okay, ni okay, macam tugasan ringkas lah hari ni. Selain daripada awak install, awak tukar. Nama saya, apa? Nama saya Muhammad Almi lah, nama saya lah kan. Nama saya Muhammad Almi. Kalau nama awak lain, gunalah nama awak, tak payah guna nama saya pun tak apa. Okay, nama saya Muhammad Almi. Ini, kemudian saya, macam saya cakap tadi, dalam step tadi, kita dah tulis, kemudian kita save. Okay, kita save file as. Okay, saya nak gunakan file yang sama, so tak ada masalah. Kemudian saya build ataupun compile. Build. Okay, pada build messages ni, dia kata tak ada error, tak ada masalah. Secara grammarnya tak ada masalah. Secara sintaksnya pun tak ada masalah lah kan. Kemudian dah sudah, saya akan run. So saya run, saya pergi pada toolbar di sini, saya run. Okay, dan kita tunggulah. Kan, mungkin untuk permulaan dia akan slow sikit dia run. Okay, nama saya Muhammad Almi, nama saya lah. Okay, jadinya saya rasa itu je kot untuk hari ini. Okay, ada apa-apa soalan ke? Boleh tanya terus. Okay, just make sure tak ada apa-apa yang ketinggalan ke kan. Oh, sekejap. Ada ke soalan? Yang baru sampai boleh isi borang kehadiran. Kemudian saya ada soal jawab, soal sedikit sikit. 2 soalan je kot tambahan dalam attendance dalam Google Form tu. Okay, so far okay. Yang lain, okay. Nak saya panggil nama ni. Ashraf Rahim, okey ke tak? Okey. 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 Iman Emir, okey.
Okey, doktor. Okey. Siapa lagi? Sekejap saya tengok. Yu Jing Tang. Okey ke? Okay, doktor. Okey. Okey. Tadinya saya rasa simple kot. Okey. Tak tahulah saya kata simple kan, tapi saya tak tahu pandangan awak macam mana kan. Jadinya just tugasan awak. Okey, ada tugasan sebenarnya ni. Okey, tugasan sebelum kelas, sebelum next kelas seterusnya. Okey, kelas seterusnya Dr. Leong akan masuk lah, bukan saya lah. Saya nanti lepas 8 minggu baru saya akan masuk. Pertama awak adalah apa dia? Install install IDE. Jangan tangguh-tangguh lah. Kadang-kadang saya jumpa pelajar dah minggu ketiga, minggu keempat minggu ketiga lah baru nak tanya pasal IDE kan. Macam mana nak save kan, jadi rugilah. Okay, install IDE. Okay, lihat panduan dalam UKM Folio. Okay, tak sebenarnya kalau awak dah tahu, tak payah lihat panduan pun tak apa. Okay, install IDE, kemudian cuba run program pertama, iaitu Hello World. Okay. Jadinya saya akan bukan. Macam mana Okay, saya terlupa pula. Okay, katalah macam saya, katalah tadi saya buat program Hello World, saya simpan kan dalam file trial.cpp kat sini kan. Okay, ini adalah file saya tadi, saya simpan. Okay, file ni sebenarnya awak boleh view, maksudnya awak boleh buka dia lah. Katalah let's say saya buka code blocks. Okay, ni code blocks. Saya nak tutup dulu code block saya. Stop compilation. Yes. Okay. Oh, kenapa? Sekejapnya dia. Ataupun tak apa, saya buka satu lagi. Saya buka dev C++. Saya ada dev juga dalam saya punya komputer. Saya lupa nak buka tadi kan. Tunggu kejap dalam beberapa saat. Okay. Okay, ni dev C++. Dia tak berapa keluar sangat. Jadinya, saya boleh je create file yang baru. New. Kan, source file. Dia keluar juga macam ni. Penting macam ni. So, saya boleh type lah. Include IOStream tadi lah kan. Tak ada masalah. Ataupun, saya boleh klik kat sini. New. Source file. Sama juga. Okay. So, include. Tapi, pada saya lah. Dev ni dia macam dia punya appearance dia kurang menarik, tapi tak ada masalah. Mana yang sesuai dengan komputer kita, itulah yang kita guna kan. Okay, dan ini kalau kita nak run, kita pergi pada execute, kita compile. Macam saya cakap, kalau dev dia gunakan compile, dia tak gunakan build. Dekat sini je build. Sekejap. Okay, sini compile, kita dah compile, kemudian kita dekat sini digunakan run. Okey, sama jugalah. Okey, dia macam code blocks, dia gunakan run. Okey, tak ada masalah. Okey. So saya kena tambah nota takut nanti ada yang keliru. Kalau kalau code blocks dia adalah build dan run. Kalau dev dia adalah compile dan run. Okey. Jadinya jangan keliru nantilah. Okay, just tengok nota ni saja. Saya akan postkan nota ni nanti. So, tak ada masalah. Kemudian, satu lagi yang terakhir, saya nak close. Saya nak close di sini. Saya nak buka balik saya punya with the close the program. So, okay. Okay. Katalah saya dah ada saya punya file.cpp kat sini. Macam ni kan. File.cpp. Okay. Kemudian saya nak buka file tersebut. Saya hanya macam biasa. Macam kita buka file PDF dan sebagainya. Kita pergi pada file. Kita open. Kemudian
kita carilah dekat saya simpan dalam download kan. So saya buka trial.cpp. Okay, dia akan keluar. Okay. Jadinya dengan kata lain, kalau awak buat kod, awak boleh berkongsi dengan kawan awak kod tersebut. Okay. So kat sini saya boleh compile. Okay. Kat sini dia kat compile log ni dia keluar. Okay, sekarang ni dia tengah compile, tengah check grammar kita betul ke tak. Okay, error kosong. Tak ada masalah. Compilation time 7 saat. Kemudian kita dah compile kan sekarang kan. Kita dah check semua. Jadi kita run. Okay, kita run. Dia akan keluar output. Ambil masa sikit. Sekejap ya. Okay, nama saya Muhammad Amin, nama saya lah. Okay, so basically sama je lebih kurang dev dengan Codeblox. Okay, saya rasa kalau tak ada soalan itu je kot. Okay, saya akan postkan video ni, video kuliah kita ni dan juga nota yang saya tulis di sini, okay, dalam UKM Folio. Okay, kalau tak ada, betul lah tak ada kan? Okay, kalau tak ada, okay, saya nak artikan rekaman, stop recording.